Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang saya ucapkan ke episod kedua The Weekly Next Show bersama saya Effendi Hasni daripada Ignisio. Minggu lepas kita membincangkan episod pertama berkenaan dengan isu kerjaya dan juga senario dinamik pasaran kerja dalam berhadapan dengan COVID-19. Untuk minggu kedua kali ini, saya ingin membincangkan satu topik yang saya fikir sangat-sangat evergreen, sentiasa diperkata dan dibincangkan oleh pencari kerja, iaitu persediaan untuk menghadiri temuduga kerja. Saya percaya proses temuduga kerja adalah satu proses yang sangat-sangat ditakuti oleh mana-mana pencari kerja di Malaysia dan juga di dunia sebenarnya. Bila nak pergi ke temuduga kerja, pencari kerja akan tanya soalan-soalan seperti saya nak pakai apa pergi temuduga ini, atau saya nak bersedia jawab apa untuk temuduga ini. Jadi dalam sekitar 20 minit video episod kedua The Weekly Next Show, saya akan pecahkan dan juga akan berfokus tentang persediaan yang efektif untuk menghadiri sesi temuduga kerja. Stay tune. Dalam episod kali ini, saya tidak akan terang satu persatu atau langkah demi langkah tentang cara-cara nak menghadapi interview, nak keluar rumah pukul berapa, nak pakai baju warna apa. Ini adalah tips-tips persiapan asas yang patut pun diketahui lebih awal. It's common sense for you to know what to wear, what time to leave dan persediaan-persediaan yang lain. Dalam sesi kali ini, saya akan tekankan kepada dua aspek persediaan penting untuk menghadiri sesi temuduga kerja. Dalam setiap perkongsian Ignisio berkenaan dengan menghadiri temuduga kerja, kami sentiasa menekankan dua aspek ini yang saya secara personal panggil the 50-50 rule. Apakah 50-50 rule ini? 50-50 rule ini bermaksud 50% persediaan temuduga kerja adalah tertumpu kepada aspek konten ataupun kandungan. The other 50% is the focus of your performance during the interview. 50% lagi adalah persediaan persembahan ataupun prestasi ketika interview. Jadi konten tambah performance, apakah maksudnya? Saya akan pecahkan dan hurai satu persatu. Okey? Jadi, aspek pertama adalah konten, kandungan. Apa maksud persediaan kandungan? Persediaan kandungan untuk temuduga kerja ini secara mudahnya saya simpulkan adalah kita faham the content of the job interview dari segi satu, memahami profil syarikat yang kita ingin hadiri. Kita kena tahu syarikat ni syarikat apa, syarikat jual baju ke, syarikat jual makanan ke, syarikat apa ke dan sebagainya. Kena ada sedikit kerja rumah ataupun sedikit ulang kaji untuk faham apakah jenis pekerjaan ataupun profil syarikat ini. Untuk tahu profil syarikat, semudah pergi melayari laman-laman web syarikat yang anda ingin hadiri dan hanya anda perlu klik about us or the profile of the company. You just spend perhaps 5 minutes just to understand the background of the company so you know better what they do. Okay, so preparation for the content nombor satu boleh mula dengan tengok ataupun semak profil syarikat. Yang kedua pula adalah sudah tentu kita kena tahu apakah skop tugasan dan bidang kerja pekerjaan yang kita ingin hadiri. Kerana sudah tentu para penemuduga kerja akan tanya tentang JD ataupun job description tentang pekerjaan yang dihadiri. Jadi sudah tentu kena faham dulu, kena study JD atau yang anda akan lakukan sekiranya anda menerima pekerjaan tersebut. Adakah anda faham ataupun adakah pengalaman dan latar belakang anda sebelum ini menepati skop tugasan tersebut. Persediaan konten juga boleh jadi semudah memahami budaya or the culture of the company. How do you know or discover the culture of the company? Again, you have to do some research about it, which means spend some time on the website. Setengah syarikat memiliki budaya yang tersendiri. Budaya ini maksud saya ada setengah syarikat budaya kerjanya adalah clock in from 8 to 5. Ini style dan juga disiplin syarikat tersebut. Ada setengah syarikat yang menawarkan flexibility in terms of the working hours, which means you have to go in before 10 o'clock. As long as you clock in certain hours,
then it shouldn't be a problem. So understand the culture and the system of the company, so you look more prepared when you go for the interview. And lastly, ini sedikit tips, it's no longer a secret but everyone knows by now, kita juga boleh mengagak ataupun meneka siapakah yang akan menjadi panel penemuduga kita untuk satu-satu interview, kerana kita ada beberapa platform lain seperti LinkedIn contohnya, yang kebanyakannya yang berada di situ adalah juga sebahagian daripada HR practitioners. Jadi bermaksud katakanlah saya nak menghadiri satu interview dengan syarikat A, saya dah boleh mengagak siapakah penemuduga di syarikat A, dengan mungkin spend some time on LinkedIn to understand perhaps what are the questions they might ask. Tadi saya dah explain ataupun terangkan tentang persediaan konten kandungan. So the first 50% is settled, is done. The second 50%, another equally important part, is the performance preparation. Apa maksud performance? Performance yang saya masukkan di sini adalah persembahan kita ketika interview tersebut. Bagaimana kita mengukur persembahan interview? Ada banyak, tapi yang paling mudah dan yang paling senang adalah kelancaran kita, kepetahan kita ketika menjawab soalan-soalan daripada penemuduga. Untuk mencapai kelancaran dan kepetahan ini, sudah tentu kita memerlukan yang saya kata tadi, iaitu berlatih, performance, rehearse your interview. Ini penting. Kenapa saya kata penting? Kerana ketika pergi temuduga kerja, kita kena bercakap, kita kena bersembang dengan penemuduga tersebut, kita kena berkomunikasi dengan penemuduga tersebut. Jadi apabila nak bercakap, kita tidak boleh bercakap sembarangan. Perlu bercakap dengan tertib, penuh dengan data, informasi, supaya dilihat sangat bersedia dan sesuai untuk pekerjaan tersebut. Dan yang paling penting sebenarnya adalah, bercakap ini tak semua orang boleh bercakap. Ada sebab kenapa saya boleh bercakap di hadapan video ini dengan lancar dan agak baik. Sebab saya memang ada bakat untuk bercakap. Saya ada kemahiran dalam pengucapan awam. Dalam banyak-banyak daripada kita, tak semua ada bakat tersebut. Kerana bakat ini adalah daripada kurniaan Tuhan dan sebagainya. Macam contoh, saya boleh bercakap, tapi mungkin bab-bab lain saya tak berapa pandai dan berapa mahir. Tetapi walaupun kita tak mahir ataupun tak ada bakat tersebut, kita sentiasa boleh berlatih. Jadi sama juga dengan persediaan temuduga kerja, untuk bercakap dengan baik dan lancar, kita boleh berlatih. Berlatih dengan kerap dan ada cara akan memastikan temuduga kita lancar dan efektif. Saya akan terangkan bagaimana untuk efektif dan lancar ketika temuduga kerja. Tentu ramai yang tanya, saya dah baca profil syarikat, saya dah faham job description syarikat, pekerjaan tersebut, kenapa saya kena berlatih dan tekankan persiapan persembahan? Ini kerana dalam dapatan dan pemerhatian Agnesio dan juga interaksi bersama-sama pemain industri, ramai antara pencari kerja sangat tip-top dan sempurna bila mana bersedia dari aspek kandungan. Tetapi walaupun mereka dah memahami, dah hafal tentang syarikat dan latar belakang pekerjaan tersebut, apabila mereka menghadiri temuduga kerja, tiba-tiba lidah kelu, tiba-tiba tak boleh bercakap, tiba-tiba they lose the train of their thoughts sebab nervous dan sebagainya. Sebab itu saya katakan persediaan temuduga kerja itu haruslah seimbang dengan persediaan konten. To rehearse your interview, it can be as simple as introducing yourself. Saya bagi contoh. Assalamualaikum, my name is Effendi and I graduated with a law degree from the National University of Malaysia, UKM. I had previously worked with 2 legal firms based in Kuala Lumpur and Penang. See, persiapan itu boleh jadi semudah kita berlatih cara-cara memperkenalkan diri. Jangan ambil mudah persiapan walaupun untuk memperkenalkan diri, kerana banyak orang tergagap-gagap walaupun ingin memperkenalkan diri. Sekejap salam dia tunggang terbalik, sekejap dia nak sebut encik jadi puan, dia nak sebut puan jadi encik. Jadi walaupun persediaan memperkenalkan diri itu dilihat agak mudah, tetapi jangan ambil enteng, pandang serius, kerana persediaan itu boleh dimulakan berlatih semudah memperkenalkan diri. Itu tips nombor 1. Tips yang kedua yang saya boleh kongsikan adalah, kalau seseorang pencari kerja ataupun yang sedang menonton yang ada yang agak malu-malu, ada beberapa cara untuk nampak sedikit yakin
penambahan tenaga ketika interview, iaitu mungkin anda ingin eksperimen sedikit with your movement dan hand gesture. Mungkin ketika bercakap anda boleh berlatih tangan itu bergerak sikit, eye contact lock sikit dengan interviewer. Tapi jangan overdo, jangan cakap macam nak terbang. Don't do that. Don't overdo your hand movement. But try to train your hand movement. Bila bercakap, hi, nama saya Effendi, saya daripada bla 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 bla. So if you are shy, you can still look confident. Perhaps by trying to experiment with your hand movement, try untuk gerak ke kiri dan ke kanan sikit. Yang ni boleh tengok di YouTube dan boleh tengok macam mana orang buat. But never overdo your hand gestures simply because you want the interviewer to focus on your substance, on your points, not on your hand gestures. Sebab kalau hand gesture banyak gerak-gerak, dia distract the interviewer. Okay? Itu tips nombor 2. Tips yang seterusnya untuk persediaan performance adalah practice posing. Bila bercakap, jangan gopoh gapah. Jangan nak laju. Jangan, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Effendi Best ni. No. Don't rush yourself. Take your time. Kerana penemu duga kerja adalah seorang manusia. Dia perlukan masa untuk mencatat nota, untuk ambil poin-poin dan sebagainya. So just relax, breathe in and breathe out, and then mulakan cakap dengan simple dan jangan gopoh. Nama saya Muhammad Effendi bin Hasni. Saya berasal sekian. Pengalaman saya sebelum ini adalah sekian. Jadi when you practice posing, when you know where to stop, when you know when to speed up, it will make the whole process to be a lot smoother, dan juga interviewer boleh follow your points dengan lebih baik. Dan bila kita pause juga, itu memberikan ruang kepada our brain to think what's next for you to say, dan juga poin-poin yang nak sebut. Kalau you cakap laju, interviewer lost you lost your words, you lost your train of thought, and that's the last thing you want. At the end, your interview jadi disaster. So you don't want that. So take your time, practice pausing, know where to pause, know where to slow down, know where to speed up. The rest should be okay. You have to practice. Okay? Ketika kita menghadiri sesi temuduga kerja, saya rasa elok kalau kita anggap menghadiri sesi temuduga kerja ini seperti menghadiri satu audition for a role, menghadiri satu sesi uji bakat untuk satu watak. Contohnya kalau kita pergi satu uji bakat untuk jadi seorang penyanyi rock, sudah tentu kita membawakan watak seorang penyanyi rock. Katakanlah kalau kita pergi audition sebagai seorang penyanyi ballad, kita kena bawa watak sebagai seorang penyanyi ballad, baik dari segi pemilihan pakaian, muzik dan sebagainya. Samalah juga dengan temuduga kerja. Bila kita menghadiri sesuatu sesi temuduga kerja, you must get into a character. Kita kena menjiwai watak ataupun kena aspire to display certain trait of quality for a candidate. Ini kerana setiap majikan akan mencari ataupun akan menilai beberapa kualiti yang dia cari untuk sesuatu temuduga kerja. Jadi sudah tentu bila kita bercakap tentang get into a character, soalan yang saya akan dapat, why I have to get into a character? Bukankah saya sepatutnya menjadi be myself? Orang selalu pesan, be yourself, jadi diri sendiri dan sebagainya. Saya tidak meminta pencari kerja untuk menjadi orang lain. You just be yourself. Kalau awak adalah seorang Effendi, awak tidak boleh menjadi orang lain. Tetapi maksud saya, bila kita berkata get into a character untuk job interview adalah semudah you must display a certain standard or a certain trait of personality berkenaan sesuatu pencari kerja. Katakanlah anda hadir sebagai seorang candidate for a software engineer, you must wear a hat as a software engineer. Ini bermaksud your personality, your attitude, the way you carry yourself must portray as if you are actually a software engineer. So how do you look like one? Is of course satu, you kena prepare dari segi content, you must know apakah kerja-kerja seorang software engineer. Tetapi dari segi performance juga, when you rehearse or when you say about the points sebagai seorang software engineer, gaya itu mestilah seseorang nampak seperti software engineer, supaya yes, you have the confidence of the employer ataupun bakal majikan bila pergi menghadiri sesi temuduga kerja. So get into a character supaya karakter itu akan membantu memenuhi minimum standard ataupun beberapa kualiti yang dicari oleh bakal majikan. Kita dah sampai ke segmen terakhir untuk video episod kedua kali ini.
Tadi saya dah terangkan dengan panjang lebar bahawa persediaan untuk temuduga kerja haruslah fokus kepada konten dan juga performance. Dan dalam performance juga saya dah terangkan apakah elemen-elemen ataupun perkara yang boleh ditumpukan. Jadi sudah tentu soalan seterusnya daripada pencari kerja adalah bagaimana saya nak buat semua ataupun berlatih elemen-elemen tersebut. Jadi dalam segmen yang terakhir ini, saya akan simpulkan kepada 3 cara ataupun pendekatan yang boleh diambil oleh pencari kerja untuk berlatih video ataupun berlatih temuduga kerja mereka. Nombor 1 adalah anda boleh saja berlatih temuduga kerja bersama dengan ibu bapa, adik-beradik ataupun dengan rakan-rakan. Boleh saja kalau ada masa di rumah, jumpa ayah, tanya, ayah boleh tak sekejap berlakon olok-olok sebagai seorang majikan dan tanyakan saya beberapa soalan-soalan yang berkemungkinan ditanyakan ketika temuduga kerja nanti. Proses ini sudah tentu akan membantu. Kalau tak nak buat dengan parents, boleh buat dengan adik, boleh buat dengan abang, kakak. Kalau rasa tak selesa bersama ahli keluarga, boleh minta bantuan kawan rapat untuk kita berlatih temuduga kerja. Okey? Jadi boleh bagi beberapa contoh soalan-soalan yang mungkin ditanyakan. Mereka tanya soalan dan awak boleh berlatih. Dan selepas selesai berlatih itu, boleh tanya pandangan daripada mereka tentang kualiti jawapan ataupun cara anda menjawab. So, nombor 1, berlatih bersama ahli keluarga ataupun kawan-kawan. Cara yang kedua pula adalah boleh juga berlatih di hadapan cermin. Pada segmen awal tadi saya dah terangkan elemen-elemen yang boleh ditumpukan dalam persediaan performance adalah termasuk macam mana nak practice posing, hand movement dan sebagainya. Ini semua boleh sahaja diatasi ataupun dinilai dengan cara melihat performance kita di hadapan cermin. Bukan sahaja kita boleh melihat cara kita pose ataupun pergerakan tangan, kita juga boleh tahu sama ada kita senyum, tak senyum ataupun buat muka dan sebagainya. So always make a good use of the mirror in your room. Try to practice using that and you will look better. Dan yang terakhir sekali adalah anda boleh saja memuat turun aplikasi Agnisio di Google Play Store dan menggunakan feature video interview yang ada di Agnisio untuk berlatih. Pada peringkat akhir pendaftaran profil akaun seorang pencari kerja di Agnisio, anda boleh memuat naik video interview yang mana next akan bertanyakan beberapa contoh soalan kepada pencari kerja. Sebelum anda memuat naik video ini, anda boleh sahaja berlatih menggunakan video interview menggunakan smartphone anda. Jadi, anda boleh saja seperti selfie, ambil ataupun berlatih video interview dan anda boleh tengok sama ada anda betul-betul bersedia untuk temuduga kerja ataupun tidak. Selain itu juga, next akan bertanyakan contoh-contoh soalan temuduga kerja yang kebiasaannya juga ditanyakan oleh majikan di luar sana. Dia akan tanya where do you see yourself in the next 5 years. Dia akan tanya who are your heroes ataupun dia akan tanya what are your greatest achievements in school dan sebagainya. Jadi seruan saya kepada semua pencari kerja di luar sana, anda boleh saja memuat turun aplikasi Agnisio di Google Play Store dan berlatih cara-cara untuk melakukan video temuduga dan sebagainya. Okey, 3 cara. Berlatih bersama ahli keluarga dan rakan-rakan. Cara kedua, berlatih di hadapan cermin. Dan akhir sekali, muat turun aplikasi Agnisio untuk menggunakan feature video interview di aplikasi kami. Itu sahaja untuk episod kedua kali ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dalam episod ketiga, The Weekly Next Show. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi Agnisio di Google Play Store dan menyertai salah satu Telegram channel Agnisio di mana anda akan mendapat terus notifikasi berkenaan peluang pekerjaan semasa dan tips-tips kerjaya. Daripada Agnisio, saya harap masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia. Sekian sahaja daripada saya, Effendi Hasni. Ini adalah episod kedua, The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Agnisio. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.